Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Video pada kali ini adalah tentang mata pelajaran Biologi tingkatan 5 KSSM. Bab 1 iaitu Organisasi Tisu Tumbuhan dan Pertumbuhan. Standard kandungan pada kali ini adalah 1.3 iaitu lengkung pertumbuhan. Sebelum itu, mari kita lihat apakah standard pembelajaran pada kali ini. Di akhir pembelajaran, murid-murid dapat yang pertama, memerihalkan jenis tumbuhan berdasarkan kitar hidup. Yang kedua, dapat mencerahkinkan lengkung pertumbuhan untuk tumbuhan semusim, tumbuhan dui musim dan tumbuhan saka. Jenis tumbuhan berdasarkan kitar hidup dibahagikan kepada 3, iaitu tumbuhan semusim, tumbuhan dui musim dan tumbuhan saka. Tumbuhan semusim adalah tumbuhan yang mempunyai satu kitar hidup untuk semusim atau setahun. Tumbuhan ini biasanya mati selepas melengkapkan kitaran biologinya, iaitu bermula daripada percambahan sehingga diakhiri dengan berbunga atau penghasilan biji benih. Contoh tumbuhan semusim adalah pokok padi, pokok labu dan pokok tembikai. Tumbuhan dui musim merujuk kepada tumbuhan yang mengambil masa 2 tahun iaitu dengan 2 musim pertumbuhan untuk melengkapkan kitar hidupnya. Musim pertumbuhan yang pertama ialah pertumbuhan tampang iaitu pertumbuhan struktur akar, daun dan batang. Manakala musim pertumbuhan kedua ialah pembiakan. Kebanyakan tumbuhan dui musim tumbuh di kawasan iklim sederhana. Setelah mengalami pertumbuhan tampang, proses pertumbuhan akan berhenti seketika pada musim sejuk. Apabila memasuki musim bunga dan musim panas, pertumbuhan kedua diteruskan sebagai persediaan untuk membiak. Tumbuhan akan berbunga, menghasilkan buah serta biji benih dan akhirnya tumbuhan akan mati. Contoh tumbuhan 2 musim adalah pokok balung ayam, kubis dan lobak merah. Tumbuhan saka pula adalah tumbuhan yang hidup lebih daripada 2 tahun. Tumbuhan ini mempunyai jangka hayat yang panjang bergantung kepada spesies dan keadaan. Tumbuhan saka dapat dikelaskan kepada 2 kategori iaitu tumbuhan berkayu saka dan tumbuhan herba saka. Kebanyakan tumbuhan saka mampu berbunga dan berbuah berkali-kali sepanjang hidupnya. Tumbuhan ini mempunyai struktur yang dapat beradaptasi dengan persekitaran dan perubahan suhu. Contohnya adalah pokok bunga raya. Okey, sekarang mari kita lihat
lengkung pertumbuhan dalam tumbuhan. Yang pertama, lengkung pertumbuhan tumbuhan semusim. Lengkung pertumbuhan berbentuk sigmoid. Peringkat A, penurunan jisim kering. Makanan yang disimpan di dalam cotyledon digunakan untuk percambahan sebelum tumbuhnya daun untuk menjalankan fotosintesis. Peringkat B, peningkatan jisim kering. Kadar pertumbuhan meningkat dengan cepat. Hal ini berlaku disebabkan tumbuhan telah menjalankan fotosintesis. Peringkat C, jisim kering malar. Kadar pertumbuhan sifar, tumbuhan matang pada peringkat ini. Peringkat D, penurunan jisim kering. Berlaku secara perlahan-lahan disebabkan oleh penuaan, kadar fotosintesis rendah, keguguran daun dan bunga serta penyebaran biji benih. Sekarang, mari kita lihat pula lengkung pertumbuhan tumbuhan dui musim. Lengkung pertumbuhan berbentuk dua lengkung sigmoid yang digabungkan bersama. Musim pertumbuhan pertama, tumbuhan menghasilkan daun, berlakunya fotosintesis. Kemudian, makanan disimpan di dalam umbisi. Musim pertumbuhan kedua pula, makanan simpanan digunakan untuk menghasilkan bunga dan biji benih. Sekarang mari kita lihat lengkung pertumbuhan tumbuhan saka. Lengkung pertumbuhan terdiri daripada jujukan sigmoid yang kecil. Lengkung pertumbuhan pada setiap tahun berbentuk sigmoid. Pertumbuhan berlaku sepanjang hayat. Kadar pertumbuhan adalah tinggi pada musim bunga dan musim panas. Keamatan cahaya yang tinggi meningkatkan kadar fotosintesis. Kadar pertumbuhan menurun pada musim sejuk. Baiklah, terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen channel Cikgu Anizan. Bye.